Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ada orang bertanya satu soalan, iaitu bagaimana keadaan isteri yang menolak permintaan suami untuk menunaikan hajat suami, ya. Maka tuan-tuan dan puan, perkara ini adalah agak serius dalam rumah tangga. Dia bukan perkara kecil, perkara besar juga sebenarnya, ya. That's why suami isteri perlu ambil cakna dalam isu ini. Kerana di sana ada hadis Nabi yang menyebutkan, Nabi bersabda mafhumnya, bila mana seorang suami mengajak isterinya untuk bersama dengannya, maka isteri itu menolak, la'anathal malaikah hatta tusbih, laknatlah malaikat atas isteri tersebut hinggalah ke waktu subuh. So perkara ni agak serius, ya. Cuma ya, atau kaum orang lelaki suami mudah benar ambil hadis ni sebagai hujah nak bergaduh dengan isteri, nak blame isteri. Itulah nak kena laknat dengan malaikat tu. Kan, kita asyik mempersalahkan isteri saja, sedangkan kita lupa kenapa isteri menolak. Itu kena tanya juga persoalan tu, kenapa isteri menolak. Sebelum saya jawab soalan tu, tuan-tuan dan puan, ya, orang perempuan, bagi isteri jangan memandang hadis ni seolah-olah merendahkan mereka. Asyik kami orang perempuan je mangsa. No, ya. Orang perempuan, isteri bukan hamba. Dia adalah golongan yang dimuliakan dalam agama kita. Hadis ini menunjukkan kemuliaan dan mengangkat martabat golongan isteri. Kerana apa? Yang dikatakan malaikat itu melaknat isteri itu kalau suami mengajak, bila mana suami mengajak tempat untuk melayani kehendak suami, isteri menolak, itu baru laknat, ya. Yang maksudnya suami tu ajak pergi ke tempat tidur, suami tu ajak untuk kata apa, untuk bersenang-senang, suami tu ajak untuk menunaikan nafkah batin, bukannya untuk buat kerja-kerja berat. Lainlah kalau kita kata para malaikat akan melaknat isteri yang mana isteri menolak permintaan suami untuk buat kerja rumah, tolak buat angkat batu-bata. Itu ia nampaklah menghinakan. Tapi ini ajak ke tempat tidur, itu tempat yang kata satu perkara yang Allah memuliakan golongan wanita. So jangan kita faham di sebaliknya, ya. Orang perempuan kena ingat juga hadis ni, insya-Allah baik-baik. Cuma tuan-tuan dan puan, orang lelaki macam kita sebutkan tadi, suami tidak hanya boleh terus blame. Sebab apa? Isteri tu dia ada perasaan, isteri ada emosi. Daripada kita duk blame, awak kena laknat malaikat. Jadi tuan-tuan, kita kena tanya kenapa isteri tu menolak. Mungkin ada sebab-sebabnya. Pernah tak kita tanya kenapa isteri menolak? Pernah tak kita muhasabah kenapa? Mungkin ada sebab. Kemungkinan yang nombor satu, mungkin isteri itu sakit. Yang kedua, mungkin Allahumma salli ala Muhammad, isteri itu dalam keadaan haid. Yang ketiga, mungkin isteri itu trauma. Ada kes yang begini, isteri trauma kerana apa? Pengalaman sebelum ini suami menyakiti isteri. Bila bersama dengan isteri, suami itu buat benda-benda pelik sehingga menyakitkan isteri, dan isteri takut, tuan-tuan. Ini sebab apa puncanya? Punca kerana terpengaruh dengan video-video pornografi. Kita kena faham, hubungan ini bukan hanyalah satu pihak saja. Dia adalah hubungan dua hala yang orang kata apa, keperluan bersama. Bukan keperluan suami saja, keperluan isteri juga. Sebab tu perlu ada persefahaman, perlu ada komunikasi yang baik, ya. Ini tidak suami saja mementingkan diri sendiri, ya, dengan cara yang menyakitkan isteri sehingga isteri itu takut, ya. Maka kita terus kata kita terus blame isteri, kena laknat malaikat. Sebab tu kita jangan anggap isteri tu ia adalah hamba. Dia adalah isteri yang sepatutnya kita muliakan. Tapi kalau isteri tu menolak tanpa sebab-sebab munasabah, dia tolak tanpa sebab munasabah, itu berdosalah bagi isteri. Sakit tak ada, trauma pun tak ada, dia tolak saja-saja, ya, penat dan sebagainya, tolak, maka berdosalah bagi si isteri, ya. Tapi kalaulah isteri itu sakit, betul-betul sakit, maklumkan kepada suami supaya suami lebih bersedia. Ataupun kalau suami tahu yang isteri itu sakit, bagi tahu maklum lebih awal supaya isteri itu lebih bersedia, ya. Ataupun kalau isteri itu dalam keadaan haid sekalipun, tak boleh menolak. Kerana apa? Masih lagi dibenarkan untuk bersama dengan suami, ya. Melainkan hanya jangan pergi kepada wilayah-wilayah yang tak sepatutnya lah, kepada kemaluan ataupun bahagian dubur memang tak boleh lah, haram, ya. Tapi pada tempat lain dibenarkan, ya. Jangan sampai suami melampiaskan nafsu syahwatnya menggunakan tangannya sendiri, itu berdosa, ya. Jangan sampai suami tu buat perkara-perkara yang cari wanita lain pula, ya, cari pelacur sebagainya untuk melepaskan nafsunya, maka berdosa besarlah bagi isteri. Sebab itu perkara ni perlu ada persefahaman yang sebaiknya, insya-Allah. Wallahu taala alam.